Yes! Come on. Yeah. Selamat kembali dan selamat datang. Saya rasa by this time orang-orang yang follow dekat YouTube mesti korang dah tengok episod-episod sebelum tu. So selamat kembali ke Fakulti Kaki 5, di mana satu program yang korang boleh lepak-lepak santai-santai, chill-chill. Sambil-sambil tu kita akan belajar mengenai teori muzik. Nah, kepada orang yang baru datang dan tak tahu apakah itu Fakulti Kaki 5, sebenarnya kita adalah satu program di mana kita mengajar ataupun berbicara tentang perkara-perkara asas dalam teori muzik. Harapannya, kenapa kita buat begitu? Supaya korang yang mengikuti program ni sama ada di rumah ataupun di sini boleh membaca skor muzik. Nah, kita nak semua orang lepas ni boleh baca notasi muzik. Atau at least korang boleh baca block chord ataupun chord chart, atau satu benda yang dalam kalangan pemuzik kita kenal sebagai lead sheet. Sebab lead sheet ni pada saya penting. Bila korang boleh baca lead sheet, korang boleh tulis apa benda yang korang main dalam muzik korang dan korang boleh dokumenkan benda tu. Mana tu korang boleh satu album tu korang buat lead sheet dan jual. Sebab orang lain nak main lagu korang secara ilmiahnya. Dan bila ada dokumentasi, benda tu boleh dikembangkan lagi. Okay, hari ni saya ditemani oleh band-band metal. Bro, jangan anggap band-band macam ni tak kena belajar muzik. Still, tak kisah korang band macam mana pun, muzik tu penting. Ilmu tu penting. Betul? Betul. See. So, apa lagi? Kalau diorang kata betul, apa lagi alasan korang untuk tak nak belajar? Belajar pula, kata dia. Nampak? Nah, kalau korang tak tahu band apa yang bersama kita, hari ni kita bersama Frost Revenge. Yes. Anyway, kalau korang ada apa-apa soalan, type di ruangan komen, dan korang yang ada kat sini, anytime korang nak tanya soalan, tanya. Asalkan soalan tu masih berkait dengan muzik, tak ada hal. Okay? And kalau korang ada buat apa-apa posting, gambar ke video ke di mana-mana social media, jangan lupa untuk menggunakan hashtag Fakulti Kaki 5. Alright? Supaya lepas ni semua orang pun dapat cari kita punya community. Okay? So hari ni tak nak buang masa, kita akan sambung dengan pelajaran yang sebelum ni. Kalau korang datang first time tengok Fakulti Kaki 5 dah dekat sini, saya sarankan tengok balik daripada mula. Sebab kita punya topik pada hari ini dia adalah kesinambungan daripada topik episod-episod yang sebelum ni. So kan kalau tengok kat sini tak faham pula kan. So hari ni kita nak sambung mengenai interval. Kita masih lagi berada dalam topik interval. Nah, sebelum ni kita dah pernah belajar interval, macam mana nak kira dia. Apa itu compound interval, apa itu simple interval, dan kita dah bercerita benda-benda deep macam mana nak menggunakan interval dalam kita punya penulisan lagu. So lepas ni semua orang dah lebih berilmu dan berakal untuk bila buat lagu. Now, tapi sebelum tu, yang kita belajar ni semua, sama ada dia second ke, dia third ke, dia fourth, dia fifth, kita masih belum letak accidentals. Now, pada yang tak tahu accidentals tu apa? Accidentals tiba-tiba kan accidental, tiba-tiba dia accident pula kan. In a way dia macam note tu tak accident lah. Daripada dekat sini dia tak accident pun pergi ke note yang hitam tu. Kalau kita tengok dekat piano kan, warna-warna yang putih tu dia accident pergi sama ada ke kiri ataupun ke kanan, tapi jumpa note yang hitam tu. Merepek lah korang ni. Accidental tu basically dia adalah kalau bahasa Melayunya tanda kromat. Tanda kromat. Yes. So bentuk dia sharp, flat. Dia ada satu lagi. Pandai. Sejuk perut cikgu. Yes, sebenarnya. Now, korang dah biasa sebenarnya tengok this simbol. Sebelum ni kita dah ajar pasal simbol-simbol ni, korang boleh tengok di episod yang sebelum ni. Chromatic basically. Bahasa Melayu ni adalah tanda kromat, tapi kita lebih kenal sebagai accidentals. Now, kena hafal term ni sebab musician biasanya akan pakai. Kat situ ada accidentals, kat situ ada sharp, kat situ ada flat. Now, just recap sikit, sharp maksudnya kita naikkan sesuatu nada tu half tone higher ataupun semitone higher. So half tone, semitone sama. Maksudnya kalau kata note tu adalah C, kita letak sharp dia jadi C sharp. So kita naikkan dia higher. So this is C, kita sharpkan C sharp, dia naik sikit. Biasanya kalau kita dengar yang bunyi-bunyi yang semitone ni, dia macam kepala pun macam macam tu sikit. Dia naik sikit je, dia tak sampai satu tone. Ni satu tone. Do, re. Ni in between. Okay, kalau flat kita turunkan satu semitone. Okay, kita ada soalan.
Bagus lah, dia orang ni banyak soalan. Usop suruh saya tanya. Okay. Jadi Jadi Jan tanya. okay, tak ada. Okay. Okay, so tadi kita ada C dengan C sharp. Yes. So kalau ada note in between C dengan C sharp, yang tu accident ke macam mana? Tu pun accident kat tu. Tapi kecederaan ringan nama dia. Cederaan ringan. Okay, good question. So maksud dia, let's say daripada C ke C sharp, dia ada note in between lagi ke tak? Maksudnya gitu. Okay, now sebab kita belajar teori ni secara, kita sebelum ni daripada episod pertama kita panggil dia sebagai Western Tempered Scale. Maksudnya setiap note ni dia dah ada frekuensi dia yang fixed. Jadi kita tetapkan benda tu. Kita dah temperedkan dia. So C ke C sharp and then C sharp ke D and so on. But kita tak go yang in between tu. Bukan tak ada maksudnya. Tapi sebab ini adalah Western punya sistem. Now Eastern punya music, yes kita ada banyak. Contohnya raga India, muzik India kita ada in between tu kita panggil sebagai quarter tone. Quarter tone. Yes. Raga reggae. Good question. Dia tanya, raga reggae tu sama ke? Okay, reggae tu adalah style ataupun groove ataupun genre lagu. Raga tu dia sebenarnya kalau dalam bahasa Western kita panggil sebagai scale. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Tapi raga dia adalah scale juga. Tapi dalam Indian punya sistem. So kalau Arab kita panggil makam. Korang pernah dengar makam Hijazi, makam Nahwal semua tu itu sebenarnya dia scale. So kalau korang belajar all this makam or scale or raga, korang boleh apply dalam muzik korang. Cumanya untuk balik pada dia punya soalan tadi, adakah ada yang in between? Sebenarnya ada. Cumanya tidak pada sistem Western. Lagu-lagu Western tak ada quarter tone. Diorang dah tempered macam tu. Tapi untuk kita, even lagu-lagu Ghazal, lagu-lagu Zapin, nyanyian kita tu ada quarter tone-nya. Itu yang membuatkan Eastern ni punya muzik lagi, saya tak tahulah flavor dia tu lagi spicy berbanding dengan Western kalau untuk saya lah. So dari segi penulisan note memang sebenarnya dah ada simbol-simbol tu. Cumanya dia jarang dipakai lah. Sebab biasanya kita tak tulis tweet. Sebab untuk lead sheet contohnya kita just make benda tu simple. So maksudnya ada, cuma dalam sistem teori yang kita belajar ni kita tak fokuskan pada benda tu. Yes, ada soalan lagi? Bila aku nak habis aku punya ni? Okay, tak berteruskan. Okay. Satu. Okay, kalau macam Eastern punya ni, so pengiraan interval dia sama ataupun ada macam ada nombor lain ke? Kan tadi 1, 2, 3 kan, tapi sebabkan dia ada quarter tone apa semua, adakah dia ada nombor 3, 5 ke, 3 suku ke apa ke? Ataupun macam mana sebab Western dia memang dah tempered kan. So kalau kecuali interval tu kita nak interpret kan. Okay, good question. Now, satu benda yang ini sebenarnya satu pembahasan yang sangat best, sangat bagus. Biasanya kita duduk-duduk kat belakang-belakang kat mama-mama, and then kita akan sembang benda ni. Tapi kita ajar kat sini, tak apa, tak ada masalah. Okay, so sebab sekarang ni persoalannya adalah adakah dia ada cara menulis dia in a way macam tu ataupun pengiraan dia untuk Eastern punya sistem ni kan. Now, sebab kita memakai Western punya sistem, dia tak comprehensive because this is sesuatu yang bukan tidak normal tapi diorang tak accustomed to this kind of music, penulisan. Sebab music diorang tak ada benda-benda tu. Jadi kita ada sistem penulisan. Contoh kalau kita tulis, let's say saya tunjuk contoh kat sini kalau boleh nampak. Let's say kalau kita nak buat dia adalah C, kalau kita letak macam ni dia jadi C flat. Okay. Kalau buat macam ni maksud dia C quarter tone ke bawah. Flat tu dia quarter tone lah. Tapi benda ni masih dibahaskan sebab ramai orang dia mungkin cara menulisnya tu lain. Sebab ini adalah Western system. Dan sekarang ni kita nak cuba adapt pada Eastern punya music. Sebab East punya muzik, contoh kita bercakap tentang muzik ketimuran. Kita ada gamelan, kita ada Arabic, kita ada India semua ni. So, kita, Eastern punya sistem teori kita tu tak sama dengan Western. Kalau contoh gamelan menggunakan numbering, dia guna nombor. Dan beat yang strong dia bukan pada beat 1 tapi beat 4. Sebab itu sistem gongan. Sebab dia akan bergantung pada bunyi gong. Tapi itu sistem lain. Yang kita belajar adalah sistem Western. Jadi dia macam bukan tak compatible. Ada caranya tapi benda tu dia memerlukan pembahasan yang lebih lanjut.
Good question. Tapi dia boleh gunakan lah dalam western Boleh tu. gunakan, boleh gunakan. Cumanya kalau kata awak nak main lagu-lagu yang ada quarter tone tu pada piano, tak adalah, note tu dah tempered. Tapi kita dangdut, kita ada knob yang kita boleh bend pitch tu, dan kita boleh dapat. That's why kadang-kadang tengok Indonesian punya player main dangdut, dia akan bend banyak dekat note tu. So kita boleh dapatlah that in between note-notes tu. Wow, dua ni tanya soalan-soalan deep. Aku risau. Okay. Anyway, kita sambung. Kat sini saja dah berapa minit. Okay. Sebelum ni, macam saya cakap, kita tak consider sharp ataupun flat, tanda-tanda kromat ni, accidentals ni. Now, kita ada second, third, fourth, fifth dan sebagainya. Now, kita kena kira, let's say, daripada, kalau tengok pada gambar rajah, kita ada note A ke C. So, kita panggil dia a third, kan? A ke C, A, B, C, itu third. Bar yang sebelah dia tu, dia dah A ke C sharp. Sorry. This is a third. Now, third juga tapi dia different third. Sebab dia masih A ke C. So sama ada dia A ke C ataupun A ke C sharp, dia masih third. Cumanya bezanya yang kita nak belajar nanti, bezanya adalah pada bilangan semitone yang ada. Contohnya bila A ke C, tengok pada bar yang pertama dalam gambar rajah, A ke C, kita daripada A, 1 semitone, 2 semitone, 3 semitone. So maksudnya kalau korang main dekat gitar, korang dah pergi ke A and then next fret 1, next 2, 3. So korang akan dapat A, C. So bunyi dia kalau kita main sama-sama jadi gini. Tapi kalau kita tambah lagi 1 semitone, dia tak mengubah C tu. Cumanya dia dah kita sharpkan. Sebab sharpkan kita tambah, kita naikkan dia by a semitone. So dia jadi. Okay, contoh yang kedua, dekat gambar rajah kita ada A ke E. Okay, this is a perfect fifth. So sebenarnya kalau kita dah train telinga kita, kita dengar je, kita dah tahu itu perfect fifth. Tak kisahlah main daripada note apa pun. Ni perfect fifth, ni perfect fifth, ni perfect fifth. Just different notes je. Okay, so berbalik pada contoh kita. So, itu adalah perfect fifth. So dia ada 7 semitone ataupun 7 half step. So, tapi kalau kita flat kan, maksudnya kita turunkan fifth dia tu, dia jadi E flat. A ke E itu fifth, tapi A ke E flat, dia fifth juga. Tapi it's a different name for that fifth. Different fifth. Tapi dia masih different, same apa kata tu, interval, because dia 5. Dia masih A, B, C, D, E. Cuma je sama ada di E flat ataupun E sharp, itu kita kena kira pada dia punya semitone dia. Okay. Setakat ni kita go kat situ dulu dan saya nak kena, sebab pasal major minor dia tu dia ada dia punya chart dia yang kita nak kena tengok, yang itu complicated sikit. Tapi saya nak perkenalkan dulu sebelum kita belajar major minor semua tu, kita ada perfect intervals. Dia perfect intervals. So yang korang kena ingat adalah, okay, macam saya cakap tadi, prime ni dia ada nama lain. Nama lain dia adalah unison. Unison maksudnya note yang sama. Okay, unison. Okay, this is unison. Okay, perfect intervals. Now, kita octave. Sebab bunyi dia tu, in a way perfect. Bunyi dia sama. Cumanya different pitch, different octave lah in a way kan. So, kita panggil dia sebagai perfect octave. Ataupun octave. So, perfect ni dia ada perfect unison, perfect octave, perfect fourth and perfect fifth. So, this is perfect fourth. Now, perfect fifth. Yes, and then perfect octave. Yang korang kena ingat, fourth, fifth, octave, ini quality dia perfect. Kadang-kadang orang tanya, kenapa dipanggil perfect? Now, saya boleh nak explain benda tu, tapi dia dah jadi technical dan very scientific because dia ada kena-mengena dengan Pythagoras punya pengiraan. Dari segi frekuensi, benda tu dia ada formula dia dan dia akan perfect punya intervals, dia ada ratio yang sweet, yang ngam tu.
Itu dah jadi MX lah. Tak payah serius-serius sangat, kita bukan belajar MX. Yang itu kalau korang interested, korang boleh Google sendiri. Kenapa perfect intervals tu dipanggil perfect? Dia ada pengiraan dia. Yang tu tak payah ambil pot sebab kita buat lagu tak pakai Pythagoras. Okay, kita chill-chill. Alright, setakat ni boleh hadam lagi Boleh. Okay, ngam. Dia orang tak ada hal lah. Dia orang dah main muzik gila-gila punya. Tak percaya, jom kita dengar dia orang punya muzik gila-gila tu. Kita panggil Frost Revenge untuk membuat persembahan. Yes! Untuk pengetahuan korang, semua modul yang kita gunakan dalam Fakulti Kaki Lima diketuai dan dipantau oleh Profesor Madya Khairil Anwar Din atau dikenali sebagai Profesor Budin daripada Universiti Malaysia Kelantan.